Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan yang dalam kesulitan Allah kurniakan kemudahan, yang dalam kesengsaraan Allah kurniakan kebahagiaan, yang dalam kesempitan mudah-mudahan Allah kurniakan keluasan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton Nailah Ustaz pada pagi ini. Dan menariknya pagi ini, kita ingin membicarakan tentang topik munakahat, iaitu kenapa perlu derhaka. Kerana hari ini kalau kita tengok sudah menjadi suatu fenomena anak derhaka kepada ibu dan juga bapa. Jadi ini persoalan yang perlu kita ambil cakna dan prihatin, kerana jikalau tidak diambil berat, maka dia akan menjadi suatu masalah yang berleluasa. Dan bersama dengan saya pada hari ini, iaitu panel yang kita jemput khas, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Elvino Johari. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, rasa nak macam prescribe paracetamol lah. Baik, terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Nailah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Nailah Ustaz TV3, dan pastikan soalan berkaitan topik munakahat, iaitu kenapa perlu derhaka. Baik, jadi sebelum kita nak membuka ruang soalan, lagi cantik kita dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Da'i Hakim atas pembukaan dan juga introduksi yang sangat hebat, dan Alhamdulillah mudah-mudahan memberi impak kepada tajuk yang kita diberikan amanah untuk mengupasnya bersama-sama dengan hadirin, muslimin muslimat, peminat dan pengikut setia program Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan arahan berkaitan tentang kebiadaban, kederhakaan kepada ibu bapa ini terlalu banyak disebutkan. Lantaran itu, kalau boleh kita ambil di antara nature, kebiasaan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan kita ini sebagai pembaca Al-Quran. Antara fitrah kita ini adalah kita mudah untuk melakukan suatu perkara kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Betul. Kita mungkin boleh buat semua benda, tetapi hikmah bila berjamaah, bila berkolaborasi, dia memberikan impak yang lebih besar. Lantaran itu, ada arahan-arahan Allah yang Allah jodohkan, Allah pasangkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahawa kalau satu tak buat, satu lagi pun dia akan jadi pincang. Pertamanya, kalau kita lihat bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut atiullah, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan disambung dengan lafaz wa atiur rasul. Digandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hanya taat pada Allah tapi menidakkan baginda sallallahu alaihi wasallam, imannya itu tidak sempurna, ibadahnya juga tidak diterima. Ini ada dalam Al-Quran, rujuk dalam surah An-Nur ayat 54. Surah Muhammad pada ayat yang ke-33 dan surah At-Taghabun pada ayat yang ke-12. Ada banyak lagi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan dua arahan ini sebagai satu package yang kena buat dua-dua, tak boleh pilih salah satu. Iaitu bila Allah sebut aqimus salah, dirikanlah salat, pasti akan digandingkan dengan lafaz wa atuz zakah, sama ada dalam bentuk imperatif, fi'al amar, ataupun disebutkan di dalam bentuk fi'al mudhari' wa aqamas salah wa ataz zakah, ataupun dalam bentuk present and future tense fi'al mudhari' wa yuqimuna salah wa yu'tuna zakah. Sentiasa digabungkan kedua-dua ini. Rujuk dalam surah Al-Baqarah, ianya ada pada ayat yang ke-43, 83, 110. Rujuk dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-77, surah Al-Hajj pada ayat yang ke-78,
sekadar menyatakan perkongsian sedikit agar kita boleh lihat dalam Al-Quranul Karim. Terlalu banyak. Dan yang ketiga, yang ini yang kena dengan apa yang kita kongsikan, bila Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah sebut dalam surah Luqman ayat 14 dan sebagainya, iaitu bila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Arahan Allah ini ada dua. Yang pertama, hendaklah kamu bersyukur. Wahai anak, ni dalam konteks cadangan, nasihat, peringatan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Iaitu, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Allah gandingkan syukur pada Allah dengan waliwalidaika. Hendaklah kamu berterima kasih dan sentiasa bersyukur kepada kedua ibu bapamu, ilayyal masir, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kembali. Di sini Allah gandingkan arahan untuk sentiasa mensyukuri Allah. Betul. Dan yang keduanya untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Amalan positif berterima kasih artinya sekaligus perkara yang bertentangan dengan amalan bersyukur, berterima kasih, menghormati ibu bapa, itu dianggap sebagai menderhaka kepada kedua ibu bapa. Antaran itu, kesyukuran, penghargaan, terima kasih kita kepada kedua ibu bapa adalah cara yang paling ampuh. Yang pertama, ni semua orang mampu buat ini untuk mengelakkan kita, wal'iyadzubillah, menjadi anak yang derhaka. Allahu Akbar. Betul. Kalau kita lihat di dalam Quran banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada perlunya kita buat baik kepada ibu dan juga bapa. Jadi ini antara tajuk yang penting bagi saya untuk dilihat dan didengar, kerana hari ini kita takut menjadi seorang anak yang derhaka. Benar. Baik doktor, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Boleh doktor? Silakan. Soalan dari sahabat kita bernama Rosdin Sama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksudkan dengan derhaka lisan dan derhaka perbuatan dari seorang anak terhadap kedua ibu bapanya? Antara keduanya itu, yang mana satukah derhaka yang paling mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Rosdin atas soalan. Silakan doktor. Terima kasih pada Da'i Hakim. Subhanallah, soalan yang baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya cuba untuk gabungkan kedua-duanya, derhaka lisan dan derhaka perbuatan. Kata kuncinya derhaka lah, anak kepada ibu bapa. Secara ringkas, ada 11 ciri yang kita kumpulkan daripada pandangan dan tulisan-tulisan para ulama dalam kitab-kitab mereka yang muktabar tentang derhaka ni apa. Masuklah dua-dua lisan dan juga perbuatan. Yang pertama, disebutkan derhaka ini adalah ighdabul walidain. Artinya apa juga yang kita buat yang menjadikan mak dan ayah terguris hatinya. Dalam bentuk marah ataupun merajuk ataupun terasa ataupun kecil hati, semua ini ia adalah merupakan tanda kederhakaan. Sama ada dia buat secara lisan ataupun buat secara perbuatan. Yang kedua, adam birrahuma, tak nak buat baik kepada kedua ibu bapa. Ada peluang. Dia tak adalah nak buat benda-benda yang tak baik, benda-benda yang jahat, yang buruk pada kedua ibu bapa. Tapi anak ini dia memilih untuk tak nak buat baik. Faham? Dia tak bukan buat yang jahat, tapi dia tak nak buat yang baik. Itu juga adalah merupakan ciri bagi derhaka yang kedua. Yang ketiga adalah tarukul ihsan lahuma. Meninggalkan, bila anak tu buang ke tepi, tinggalkan sifat ihsan kepada ibu bapa. Makna ihsan ini adalah bila kita buat satu perkara yang baik, kita kena buat sepenuh hati. Dia bukan buat telur separuh masak memang sedap, tapi jangan buat kerja yang baik separuh siap ataupun separuh masak. Dengan ibu bapa ni, kalau mak dengan ayah kita minta, maka kita cuba buat semampu boleh. Jangan dia minta tu bendanya begini, kita buat begini saja. Sedikit saja. Ini bukan ihsan namanya. Yang keempat, at-taqsir fi ada'i huquq, iaitu sengaja mengurangkan hak-hak yang sepatutnya kita berikan kepada ibu dan juga kita berikan kepada ayah. Contoh, hak anak ini untuk diberikan kepada kedua ibu bapa adalah menghormati, memuliakan, bercakap baik, muka manis, senyum dan sebagainya. Ada benda yang kita buat, ada benda yang sengaja kita kurangkan.
Ini juga adalah merupakan ciri derhaka. Allah. Dan yang kelima adalah al-isaah ilaihima. Waliyadzubillah, minta jauh, iaitu anak itu sampai ke peringkat dia buat benda-benda ni, perbuatan yang menyakitkan tubuh badan kedua ibu bapanya. Bukan saja hati ibu bapa. Masya-Allah. Ini adalah merupakan antara yang boleh kita katakan yang mana yang lebih, dua-dua kesannya itu sama, sama ada derhaka lisan ataupun perbuatan. Okey, baik, kita nak sambung poin yang ke-6 dan yang seterusnya, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Irfino Johari, membahaskan topik munakahat, iaitu kenapa perlu derhaka. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang kedua pagi ini. Datangnya dari Fatimah Ayub. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, yang manakah perlu didahulukan antara mentaati perintah Allah atau kedua-dua ibu bapanya semata-mata takut menjadi anak yang derhaka walaupun terpaksa memendam rasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mohon maaf sekiranya ada yang terasa. Silakan doktor. Terima kasih kepada yang subhanallah, soalan yang baik. Yang pertamanya yang didahulukan adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selepas itu digandingkan macam kita katakan tadi dengan ibu bapa. Mengapa? Pertamanya adalah kerana dapatan dalam Al-Quranul Karim, juga hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meletakkan turutan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam hadis Nabi juga dinyatakan ta'atul walidain, mentaati kedua ibu bapa ini selagi mana kedua-duanya tidak mengarahkan anak untuk melakukan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada maksiat, artinya dah boleh untuk tidak taat kepada perintah kedua ibu bapa, kena utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah rujuk dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, hendaklah kamu mengabdikan diri, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan apa juga yang lain, termasuk ibu bapa. Dari sudut ketinggian, Allah Subhanahu wa taala itu larangan untuk mensyirikkan Allah. Dan yang ketiga barulah disebutkan, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Memendam rasa dewasa ini, subhanallah, ia merupakan perkara yang normal berlaku. Pertama, kenapa? Mak dan ayah, kita pun ibu dan ayah, kita tidak sempurna. Kita juga ada trial dan error. Kita cuba dulu, tak boleh, tukar cara lain. Ada masa-masanya ibu dan ayah kita kena insafi diri kita sendiri. Ada benda kita buat, anak-anak kita ini terasa, kerana mereka juga manusia. Contohnya, bila kita nak marah anak kita lebih daripada seorang, adab dalam Islam, jangan dimarah anak tu depan anak yang lain. Lagi-lagi kalau anak yang sulung. Dan ini anak yang keberapa? Anak yang ke-6. Oh, subhanallah. Anak yang ke-6, ada adik lagi bawah? Ada, seorang. Subhanallah. Jadi bila dimarah abang ataupun kakak, tak kira umur berapa, lagi-lagi yang dah sekolah ni, depan adik-beradik yang lain, mereka akan terasa. Betul. Namun, namun saya ulang semula, anak-anak, biarpun ibu dan ayah kita ini melukakan hati kita, kita terasa, kita nak merajuk dan sebagainya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu kekal, bukan kerana mentaati ibu bapa kerana mereka itu sempurna, tak, tetapi kerana inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu kita, bagaimana ayah kita, terima dan taatilah mereka semampu dan semahunya. Masya Allah, tiada yang sempurna kerana kita manusia, termasuklah ibu dan juga bapa. Baik, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama
Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan doktor. Ya. Yang pertama, adakah anak-anak yang derhaka kepada ibu bapanya disebabkan kurang didikan agama dan kurang didikan dari ibu bapa itu sendiri? Yang kedua, adakah anak-anak yang menjadi derhaka kepada ibu bapanya kerana disebabkan balasan dari dosa-dosa ibu bapanya di masa lampau? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Razali atas soalan berkaitan faktor anak kita menjadi derhaka, doktor. Silakan. Terima kasih kepada Da'i. Soalan yang baik, subhanallah. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertamanya, ada banyak sebab mengapa anak-anak jadi derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan kita sebagai mak ayah, kita kena ingat, kadang-kadang kita juga menyumbang ke arah itu. Allahu Akbar. Bukan kerana kita ini tak tahu, tapi dengan cara kita pun tak perasan, kita juga mempunyai saham menjadikan anak kita tak dapat jadi anak yang soleh. Antara sebabnya, antara yang disebutkan oleh Tuan Razali tadi betul. Yang pertama ada al-jahlu. Kejahilan yang menjadikan anak tadi tak tahu apa yang betul, bagaimana cara yang terbaik, adab yang paling sempurna bila setiap kali berhadapan dan bermuamalah dengan kedua ibu bapanya. Yang kedua, sebab-sebab derhaka ini adalah kerana su'ud tarbiyah. Yang inilah kita mak ayah, iaitu cara kita didik anak kita itu dengan cara yang tak betul. Daripada kecil lagi kita tunjukkan pada anak kita, bila kita bercakap dengan jiran, kita bercakap dengan orang, suara kita tinggi. Bila kita bawa kenderaan, kita bawa dalam keadaan cara yang reckless, yang kasar dan sebagainya. Kita ambil hak orang lain, kita buang sampah. Segala-galanya ini dilihat oleh anak kita. Ketidakaturan ini, apa yang anak nampak, perlakuan ibu dan ayah, ini dinyatakan oleh para ulama silam dalam kitab-kitab mereka, antaranya dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Inilah merupakan pendidikan. Mak dan ayah kadang-kadang ingat bila kita ajar anak, dia mesti lisan. Dia mesti bebel, dia mesti letih. Tak. Membebel dan sebagainya, tak. Perbuatan ibu dan ayah, dia akan lebih kekal dalam ingatan anak. Yang ketiga, sebab derhaka adalah kerana, yang ni benar, uququl walidain biwalidaihima. Ini sejarah mungkin berulang. Dulu masa ibu dan ayah ini, mereka pernah atau sedang melakukan kederhakaan kepada ibu dan ayah mereka, atuk dan nenek kepada anak tadi. Lantas ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menunjukkan refleks cara balasan Allah ini, subhanallah, bagi orang yang menderhaka pada ibu dan ayah. Kebiasaannya dalam hadis Nabi sebut Allah ta'jil, mempercepatkan balasan. Istilah yang kita guna bayar cash lah. Bayar cash. Dia cepat. Dia tak guna cek, dia tak payah bank-in, terus dapat masa tu juga. Wala'iyadzubillah. Dan yang keempat adalah kederhakaan anak berlaku. Ini pun mak ayah kena ambil kira. Jangan hanya salahkan anak semata-mata, iaitu bila wujudnya at-tafriqah bainal aulad. Mak dan ayah ini bila ditunjukkan kasih sayang dia, berbeza-beza antara anak yang pertama sampailah pada Da'i Hakim anak yang ke-6. Contohnya kan, bila berlaku begitu, ia memberikan satu indikator dan kesan kepada anak-anak tadi bahawa ia tidak diberikan keadilan, kewajaran sepadan oleh ibu dan ayah. Ni yang jadi disimpan. Akhirnya dia kata tak payahlah, biar Long je lah buat, biar Angah je lah buat, biar Alang je lah buat, biar Andak lah buat, biar Hitam pun ada juga pangkat kita kan. Kalau dah dibuat di ramai itu, yang buat aku tak payahlah, mak ayah bukan tengok aku pun. Dulu-dulu masa kecil pun mak ayah pun bukan nak tengok sangat aku punya belajar macam mana pun. Anak-anak akan rasa sebegini. Subhanallah, ia juga mungkin boleh menjadi faktor berlakunya derhaka tadi, bukan 100% daripada anak, kadang-kadang daripada kelemahan kita juga lah. Betul. Jadi itu 4 faktor kenapa anak kita menjadi anak yang derhaka. Kalau boleh saya ulang kembali sebagai catatan kita. Yang pertama, jahil. Yang kedua, su'ud tarbiyah yang salah. Yang ketiga, mungkin dulu kita pernah derhaka juga kepada ibu dan bapa kita. Yang keempat, kita membanding-bandingkan anak kita dengan adik-beradik yang lain. Jadi Ustaz, bila sebut juga tentang su'ud tarbiyah ataupun tarbiyah yang salah ini, saya terfikir, kalau kita lihat hari ini,
kadang-kadang kata-kata seorang ibu dan bapa itu tidak menggambarkan doa yang baik kepada anaknya. Sedangkan kata-kata seorang ibu dan bapa itu doa, Ustaz. Jadi kalau kita lihat orang dulu punya cara, dia marah tapi dalam keadaan berdoa, bertuah anak aku. Tapi hari ini lain. Jadi bagaimana, Ustaz? Adakah kata-kata itu juga menjadi faktor ataupun sumbang kepada adat derhaka ini? Allahu Akbar. Terima kasih kepada da'i. Soalan yang baik. Ibu dan ayah, kita kena faham dan kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kedudukan kita itu biasanya digandingkan dengan arahan untuk mentaati Allah, bukan bermakna kedudukan ibu dan ayah sama dengan Allah, tetapi nak tunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan pada kita, ikatan kita dengan Allah kena ada, ikatan kita dengan manusia kena ada. Ramai-ramai manusia itu mak ayah lah yang paling atas. Betul. Mak ayah ini kurang bagaimana sekalipun daripada apa sudut, mak ayah kita mungkin tidak sepandai dan belajar tinggi macam kita, itu bukan persoalan untuk anak-anak. Terima ibu dan ayah dan taati mereka semampunya, semahunya. Kalau kita tak mampu untuk buat baik kepada ibu dan ayah kita, jangan sampai ke peringkat kita membebankan mereka. Lantaran itu mak dan ayah, bila Allah dah letakkan kedudukan yang tinggi, tiap patah, tiap kata, tiap kalimah, sama ada angkat tangan ataupun rungutan dan leteran, dia boleh jadi doa. Masya Allah. Apatah lagi daripada ibu, kadang-kadang kita pesan pada isteri kita, awak kalau marah anak, jangan sampai lebih-lebih sangat, jangan gunakan perkataan-perkataan tak baik dan sebagainya, kerana risau ketika itulah malaikat catat dan kemudian dia jadi doa. Dan doa itu pula Allah tunjukkan kepada kita. Perkataan-perkataan ini semuanya itu amat memberi kesan kepada akaun anak tadi. Lantaran itu, macam perkataan yang da'i sebut bertuah, dari satu sudut, dari sudut bahasa Melayu, dia tidak salah untuk kita gunakan perkataan itu. Tapi yang pentingnya adalah orang yang bercakap itu, mak dan ayah, maksudnya itu apa? Kan? Daripada kita menggunakan perkataan-perkataan yang faul, yang mencarut ataupun yang tak baik, itu mungkin satu daripada cara untuk kita menyalurkan rasa tak puas hati kita, tekilan kita, biasalah dengan anak-anak kita, tapi kita cuba gunakan perkataan-perkataan yang baik. Tak mampu, mungkin boleh tukarkan dalam bentuk zikir. Macam orang marah anak kan, patutnya zikir tu lembut, tapi bila nak marah anak, Astaghfirullahalazim. Dia tambah lagi hukum tu, sebut astagfirullah tu gigi ketap tu dia. Astaghfirullahalazim dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ibu dan ayah, yuk kita gunakan bahasa perkataan yang baik dan membawa makna yang baik walaupun masa tu kita tengah marah pada anak. Subhanallah. Jadi kepada ibu dan bapa, jom sama-sama kita tukar percakapan kita kepada percakapan yang lebih baik supaya menjadi doa kepada anak-anak kita. Baik, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Irfino Johari, membahaskan topik munakahat, kenapa perlu derhaka. Jadi kepada sedang penonton yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami dan juga boleh buat panggilan ke 1800 881677. Baik, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Zainuddin pada Pasir Gudang, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan tuan. Ustaz dan Lahir sihat semua ya? Alhamdulillah sihat tuan. Alhamdulillah. Okay, dengan soalan saya ni, saya terkait dengan kisah Rais yang asli ada, yang mak dia mendoakan apa yang benda tak elok, lepas tu kisah di tanggang. Saya tengok kisah ni macam dia ni ada derhaka lah. Tapi derhaka dia yang tu tahap Rais dengan si tanggang ni mana lebih berat? Dan soalan saya, adakah derhaka ni pada mak bapak saja ataupun adik-beradik ataupun jiran tetangga? Ada tak derhaka tu, ada kategori-kategori dia yang kita dengan mak bapak tadi yang dikatakan derhaka, yang dengan kawan-kawan ataupun majikan itu dikatakan biasa. Itu soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Zainuddin. Kalau tak silap saya datangnya dari Johor atas dua soalan yang dia ajukan. Yang pertama, kalau tak silap saya mengikut pendengaran saya, apakah beza derhaka moden ataupun kita panggil tanggang moden dengan juga jurais? Yang kedua ialah derhaka kepada jiran. Doktor, bagaimana? Silakan. Baik. Terima kasih kepada Da'i, terima kasih juga pada Tuan pemanggil dan juga soalan yang diberikan. Yang pertama, sama ada ianya mitos ataupun legenda ataupun cerita benar, tetapi pengisian dan juga pengajaran daripada kisah tanggang itu benar. Dan dia merupakan suatu pengajaran yang malar segar kerana dia berlaku saja di mana-mana. Dengan cara bila anak itu diberikan sesuatu, ada kelebihan dan kelebihan itu menjadikan dia malu untuk mengakui itu ibunya, itu ayahnya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Lihat dalam surah Al-Isra, rujuk pada ayat yang ke-24. Bagi anak-anak yang dah rasa dia hebat, dia tinggi, dia belajar hebat, dia dapat jawatan besar dan sebagainya, ini anak-anak kita kena ingat. Allah menyatakan wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah. Kamu boleh menjadi atau memegang jawatan apa saja sekalipun. Mempunyai kekayaan, kemewahan bagaimana sekalipun. Tapi pesan Allah, bila kamu berhadapan dengan ibu bapa, maka kamu kena rendahkan sayap kamu. Dipanggil sebagai sayap kerahmatan. Dalam banyak-banyak contoh dalam Quran, Allah boleh memberikan perumpamaan pada benda-benda yang manusia miliki atau punyai, supaya manusia lebih mudah faham. Tapi dalam bab ibu bapa ini, buat baik, Allah sebutkan tentang menggunakan perkataan janah. Artinya sayap. Kita tak ada sayap. Lantas bagaimana? Pengajaran pertama kita ini anak-anak nak jadi anak yang soleh, anak yang tidak derhaka pada ibu bapa. Tak macam kisah tanggang dulu, yang moden ke, yang purba ke. Pertamanya kena belajar. Kena dapatkan maklumat daripada orang lain, daripada buku, daripada ilmu dan sebagainya, agar kita dapat lihat kita tak menjadi anak yang derhaka. Kedua, kita ini mempunyai kecenderungan. Allah bila nyatakan sedemikian, ramai ataupun anak-anak kalau kita perhatikan, kejayaan mereka, kemajuan mereka dalam hidup jauh lebih hebat daripada pencapaian yang mak ayah mereka pernah capai. Tak ada, saya ulang, tidak ada mana-mana ibu dan ayah yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak mahu anak mereka mencapai kejayaan jauh lebih hebat dari mereka. Tak ada yang kata, aku hantar kau belajar, habiskan duit macam buat sebagainya, aku kerja pengurus, kau buatlah apa semua, belajar ni, dapat semua CGPA 4 flat, dapat semua A, tapi jangan jadi pengurus. Ambil jawatan yang rendah-rendah sikit. Jangan lawan toke. Tak ada. Betul. Mak dan ayah lagi bangga kalau dia jadi makin rendah, anak jadi makin tinggi. Dari sudut, kerana itulah dalam surah Al-Isra 24 Allah kata, umpama kita ni ada sayap, bila ada sayap, fungsi sayap, tengok burung, lah boleh terbang. Makin lama makin tinggi. Betul. Bila kita makin naik, kita akan tengok orang bawah kita tu kecil. Kita rasa macam, aku lagi tinggi dan sebagainya. Kesombongan, ego dan sebagainya berlaku. Lantas, dengan manusia, disebutkan dengan ibu bapa, rendahkan. Seolah-olah tutup sayap tu, turunlah bawah. Turun ke tanah, jadi lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, dengan jiran, dengan rakan sekerja dan sebagainya, ia kebiasaannya tidaklah menggunakan istilah derhaka. Ada perkataan-perkataan lain lagi yang mungkin sewaktu dengannya seperti biadab, kasar dan sebagainya. Dia ada pemberatan dan ada arahan Allah dalam pelbagai ayat dalam Al-Quran untuk kita tidak menyakiti jiran, menyakiti rakan yang bermusafir sama-sama dengan kita, ahli keluarga dan sebagainya. Namun dalam konteks kita ini, derhaka kepada ibu bapa itu kedudukannya lebih diberikan fokus. Dalam bab derhaka ini engkar kepada kedua ibu bapa. Masya Allah. Sebab itu dalam kehidupan kita doktor ya, perlu dijaga hablum minallah dan juga hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, lagi-lagi hubungan kita dengan ibu dan bapa. Baik. Soalan seterusnya dari An-Nur Rauf. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tindakan awal daripada ibu bapa sekiranya mendapati anak-anak mereka mula menunjukkan reaksi kederhakaan kepada ibu bapa? Sebelum anak-anak menjadi derhaka, bagaimanakah didikan dan teguran yang sepatutnya diberikan
mengikut tahap usia mereka yang berlandaskan Al-Quran. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada An-Nur atas soalan. Subhanallah. Silakan doktor. Terima kasih Da'i, terima kasih pada yang bertanya, soalan yang baik. Sekiranya kita lihat anak mula menunjukkan reaksi-reaksi yang pada kita ini tak kena ni. Aku mak, aku ayah takkan nak buat begini pada aku dan sebagainya. Langkah pertama, berdasarkan pengalaman atau kekurangan khilaf diri kita sendiri, kita belajar. Bila kita ada anak daripada kecil sampai besar, Alhamdulillah. Yang pertamanya, bila ada sebegitu, mak dan ayah kena buat konsep yang dipanggil sebagai mirroring. Kita kena mirror. Mirror siapa? Mirror diri sendiri. Dulu. Pertama sekali kena tengok, kenapa anakku jadi tantrum macam ni? Kenapa ya dia buat begini? Kenapa ya tiba-tiba cakap kasar dan sebagainya? Kita lihat dulu, buat senarai semak kalau boleh, tak perlulah secara formal. Kita lihat, tercermin diri, apa yang aku buat? Apa yang aku cakap? Oh, mungkin kerana begini kot, mungkin sebab begini kot. Jadi, apa yang kita kena buat bila dah tahu, kita cuba baiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Kedua, bila sekiranya ada reaksi, yang ini kita nak fokus pula kepada anak-anak. Yang pertamanya adalah, antara cara terbaik untuk kita menegur dan memberikan bentuk-bentuk hikmah, pengajaran, wisdom, kebijaksanaan untuk anak, pada perkara-perkara yang sifatnya umum. Kalau kita ada anak lebih daripada seorang, cantik kalau kita address, kita berikan nasihat, arahan, teguran itu secara umum. Baik. Jangan sebut nama, jangan pick up name, jangan sebut dia begini dan sebagainya. Kau tengok macam jangan abang bandingkan. Kau. Jangan bandingkan kakak kau, ni adik kau dan sebagainya. Berikan secara umum. Ini yang disebut oleh dalam pendidikan anak-anak dalam Islam sebagai at-tarbiyah bil mulahadhah. Masya-Allah. Pendidikan dengan cara memberikan sarwa, pandangan secara umum agar anak nampak dan dia tak rasa bahawa dia yang salah. Bila ada satu kesalahan, mak dan ayah bagi tahu secara umum kepada semua. Tapi mak dan ayah yang keempatnya pula adalah kalau sekiranya dirasakan bentuk kederhakaan ataupun keingkaran anak tadi agak keras, agak tinggi level dia, maka cara yang terbaik adalah kita asingkan. Asingkan anak tadi dan kita memberikan nasihat kepadanya secara one by one. Tidak ramai-ramai, dan di situ kita boleh jadi lebih rapat, kita boleh jadi sampaikan lebih mendalam, kita boleh sebut nama dia, jadi dia pun rasa maruahnya itu dihargai, dihormati dan sebagainya. Dan yang terakhirnya adalah didikan dan teguran mak dan ayah. Kita tak boleh anggap yang kita cakap je pada anak kita, anak kita berubah. Kita cakap je nasihat, dia akan tukar hari ini juga, tak tunggu tahun depan dan sebagainya. Kita buat setakat termampu, perbanyakkanlah juga tawakal selepas usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali agar anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang derhaka. Betul. Saya setuju dengan kaedah pertama yang dikongsikan doktor. Kita cerminkan diri kita dulu. Kadang-kadang kita menuding jari kepada anak, inilah kau salah kawan, salah sekolah dan sebagainya. Sedangkan diri kita tidak kita ubah. Baik. Jadi itu beberapa cara untuk kita menegur dan mendidik anak-anak kita. Baik. Soalan yang seterusnya yang ingin kita bacakan datangnya dari Jejak Yang Hilang. Oh, hebat nama ni Ustaz. Jejak Yang Hilang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada banyak soalan. Saya bacakan yang pertama. Apakah sikap merajuk atau dengan kata lain, tarik muka buat muka dengan ibu ayah itu juga dianggap derhaka hatta sambil berjalan kasar? Yang kedua, bagaimana pula ada anak-anak yang ditegur, mula ditanya sepatah, jawabnya sepatah, atau ada juga yang menjawab, maksud menjawab dalam kaedah seolah-olah membantah. Yang ketiga, apakah tiada ruang langsung buat anak-anak bersuara? Mohon juga sedikit nasihat dari Ustaz, bagaimana untuk ibu bapa tidak terlalu mudah merajuk dengan karenah anak-anak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Jejak Yang Hilang atas soalan. Jadi doktor nak jawab yang mana dulu? Pertama, boleh silakan. Kita ada 4 ni. Mari kita cuba santuni satu-satu. Boleh doktor. Ya. Yang pertama, ia benar. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 23, wala taqul lahuma uff. Masya-Allah. Jangan kamu berkata kepada kedua-dua ibu bapa, jangan kata ni. Allah sebut, jangan kata pada kedua ibu bapa perkataan uff.
alif fa dalam bahasa Arab diterjemahkan secara bahasa budaya dalam bahasa kita dengan makna Allah. ataupun 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 dalam bentuk seperti mana yang ditanya tadi oleh jejak yang hilang, harap boleh berjumpa lepas ni. Gurau saja, iaitu tarik muka dan buat muka. Kita kena ingat ya, dalam Al-Quran, dalam juzuk Amma, juzuk 30 ada satu surah namanya surah Abasa. Masya-Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala tegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tegur tu kerana Nabi buat dosa, tidak, tapi teguran itu sebagai pengajaran bila Nabi sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy yang belum Islam, dan Nabi nampak inilah peluang ni, semua datang ni, Nabi nak sampaikan Islam. Dalam momen dan detik yang sangat krusial itu, datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ini adalah merupakan orang yang cacat penglihatan. Dia tak tahu Nabi tengah buat apa. Dia tak nampak siapa depan Nabi. Lalu ditanya Nabi SAW, sedang Nabi berada dengan orang lain yang bukan Islam. Nabi digambarkan oleh Allah dengan lafaz abasa wa tawalla. Abasa ini artinya muka Nabi itu dia tak menunjukkan marah, tapi Nabi macam ada berkerut ni, macam istilahnya lah, aku tengah cakap ni, faham? Aku tengah berurusan dengan ni, boleh tak tunggu sekejap? Tapi Abdullah dia cacat penglihatan, dia tak nampak. Betul. Dan watawalla, Nabi pun berpaling daripada Abdullah. Nabi fokus kepada pembesar Quraisy yang Nabi harap potensi dapatlah masuk Islam. Itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita buat begitu, tarik muka, buat muka, muncung lagi tu. Dengan mak dan ayah dah lah muncung, kadang-kadang muncung dua-dua, kadang-kadang yang bibir bawah tu dimuncungkan lebih daripada depan. Ini semua pengalaman kita sendiri masa kecil kot. Betul. Ia juga dianggap sebagai derhaka, apatah lagi berjalan kasar, kuat letak kaki, dum-dam dan sebagainya. Banyak lagi lah subhanallah pada fikir saya yang kena sama-sama untuk kita perhalusi tindakan kita. Baik, jadi sama-sama muhasabah baik ibu bapa dan juga anak-anak. Kita nak beristighfar seketika, boleh doktor? Ya, sila. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik munakahat berkaitan kenapa perlu derhaka. Dan tadi ada soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Jejak Yang Hilang. Ada beberapa soalan. Soalan pertama sudah dijawab dan kita nak pergi ke soalan yang kedua. Kalau boleh saya bacakan semula. Bagaimana pula ada anak-anak yang ditegur, mula ditanya sepatah, jawabnya sepatah. Atau ada juga yang menjawab, maksud menjawab dalam kaedah seolah membantah. Yang seterusnya, apakah tiada ruang langsung buat anak-anak bersuara? Mohon juga sedikit nasihat dari Ustaz bagaimana untuk ibu bapa tidak terlalu mudah merajuk dengan karenah anak-anak. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih. Pada yang bertanya, saya sambung sedikitlah kita punya santunan jawapan kepada soalan ini tentang teguran. Subhanallah. Ya, kalau tanya sepatah, anak tu jawab sepatah dengan tanda membantah ataupun tanda tidak berkenan dengan apa yang mak dan ayahnya sebut. Pertamanya, anak-anak kena ingat ia juga boleh nanti dikategorikan lajak menjadi derhaka pada kedua ibu bapa. Dalam surah Al-Isra tadi, selepas Allah sebut jangan sebut uf, jangan sebut disebutkan lagi wala tanharhuma. Jangan kamu angkat suara, jangan kamu herdik mereka, artinya jangan membantah mereka. Takkan langsung tak ada ruang untuk anak tadi bersuara. Takkan mak ayah aku tak silap pun, takkanlah semuanya betul. Takkanlah aku kena mengalah semua. Anak-anak, benar, benda-benda soalan sebegini kadang-kadang kita tanya kepada diri kita. Boleh ruang untuk anak bersuara terlalu banyak. Rujuk dalam Al-Quranul Karim, kisah tentang dua puteri Nabi Syuaib AS, mereka yang mencadangkan kepada ayahandanya untuk mengambil Nabi Musa AS untuk bekerja dan berkhidmat. Ruang suara untuk anak-anak ini menyampaikan pada ibu dan ayah
dalam erti kata memberikan pandangan yang lain, yang ni tak berapa kena lah mak, buat macam ni lah. Abah, yang ni tak payahlah bah, kita buat macam ni lah. Boleh sahaja. Yang penting adalah caranya itu bagaimana. Lantas, bila ibu dan ayah juga kena bantu macam kita katakan, kita tak nak anak-anak kita jadi anak yang derhaka. Kita tak nak untuk kita sebagai ibu dan ayah berada di syurga insya-Allah, tapi anak-anak kita tidak sampai begitu. Kita tak nak seperti mana yang pernah Allah tunjukkan pengajaran Nabi Nuh AS berada di atas kapalnya, sedang banjir dan bah itu menutup dunia. Nampak anak lelakinya itu sedang terkapai-kapai cuba berenang, ajak marilah naik dan sebagainya. Anaknya tetap menolak kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan bahawa Nuh, dia bukan merupakan keluarga kamu. Keluarga kamu dalam konteks itu adalah orang-orang yang beriman. Mana ada mak dan ayah yang mahukan kesusahan tentang anak-anaknya. Lantas ibu bapa kita ini kadang-kadang tak sabar untuk anak kita makin cepat besar. Cepatlah besar, dah boleh, cepatlah berjalan, dah boleh jalan, cepatlah boleh bercakap. Nak cepat semuanya, tapi kita kena ingat, bila anak kita makin dewasa, kita pun makin tua. Betul. Allahu Akbar. Betul, Dan, doktor. bila kita tua tu, Da'i ada sebut tadi, makin tua kita jadi makin sensitif. Allahu Akbar. Jadi mak dan ayah, jangan sensitif sangat, jangan mudah merajuk. Kita kena faham cara dan budaya kerja sekarang tak macam dulu. Anak sekarang ni mungkin dia ada meeting daripada awal pagi sampai ke malam. Kenapa tak balik rumah? Kenapa tak datang? Kenapa tak ziarah? Sukar untuk anak tu kadang-kadang nak menceritakan dia punya SKT dan KPI kerja dia, budaya nature pejabat dia, untuk dia ceritakan pada mak ayahnya. Jadi di sinilah mak dan ayah, kita kenalah, walaupun kita makin sensitif, kita kena kurangkan, elakkan kalau boleh. Jangan kita tak tentu fasal atau mudah sangat nak merajuk dengan kekurangan anak kita tadi. Ya, betul. Hari ini kepada dua belah pihak doktor ya. Anak pun perlu memahami ibu bapa pun perlu memahami anak, lagi-lagi ketika bekerja. Baik. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ambil berat kerana kita nak menjaga hati masing-masing. Baik. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Bagaimana para ibu bapa mengambil segala yang berlaku itu sebagai satu ujian dari Allah, kerana ada sesetengah ibu bapa yang baik akhlaknya, didikan agama yang cukup sempurna untuk anak-anak, tetapi diuji juga dengan anak yang bermasalah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahiralia Muhammad atas soalan. Terima kasih kepada Da'i, subhanallah. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang baik, benar. Ia adalah merupakan suatu yang normal, dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan contoh-contohnya bukan sekadar pada orang-orang yang biasa, tetapi di kalangan para anbiya dan mursalin, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in, juga berlaku keingkaran anak itu tidak mengikut apa yang disampaikan oleh ibu dan ayah. Isteri tidak mendengar apa yang suami katakan, dan begitulah juga sebaliknya. Ia adalah merupakan satu ujian. Al-Quranul Karim dalam banyak-banyak definisi diberikan tentang anak. Antara yang disebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda yang kamu miliki dan anak-anak kamu, zuriat kamu ini, dia akan jadi fitnah. Kalimah fitnah dalam Al-Quran diulang berpuluh kali. Dia bukan bermakna fitnah seperti mana yang kita faham sekarang. Dia bukan artinya cerita lain, cocok sini sana, tak. Fitnah di dalam Al-Quran maknanya ujian, dugaan, cabaran, tekanan dan sebagainya. Lantaran itu anak, dia boleh jadi cabaran, ada masa boleh jadi ujian, ada masa boleh jadi dugaan. Tak kira ibu dan ayah kita ini sama ada mereka hebat daripada sudut kekananan agama ataupun mereka mungkin kurang maklumat agama. Mereka ini dalam bidang apa sekalipun, ujian daripada anak-anak pasti akan berlaku. Biarpun anak tu masa kecil mak dan ayah hantar mengaji 3 kali naik pelamin budak tadi. 3 naik pelamin. Kerana khatam Quran. Masya Allah. Bukan kerana zaman saya lah, tak tahulah zaman Da'i macam mana. Kalau kita khatam Quran, kita akan diarak pusing keliling kawasan kampung kita tu. Ataupun dibawa dengan pelamin, dapat bunga telur dan sebagainya. Baru khatam, kalau kahwin lagilah kan. Itu diberikan, tapi bila berlaku anak dewasa,
tidaklah merupakan suatu yang mustahil kalau anak itu berubah dan menguji. Lalu bagaimana kita nak buat dengan anak-anak yang kita anggap ni sebagai bermasalah? Pertama, kalau kita lihat secara ringkas, Nabi Ibrahim AS pada ayat yang ke-35 surah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak-anakku, baniku, bangsaku, keturunanku, ahli keluarga dan zuriatku daripada menyembah berhala. Mak dan ayah kena banyakkan doa seperti ini biar anak kita bab syirik ini dia clear. Dia tidak ada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diajar dalam Al-Quran, rujuk dalam surah Al-Furqan. Lihat pada ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan anak-anakku dan zuriat-zuriat aku ni, isteri-isteri dan sebagainya sebagai penyejuk mata dan penenang hati. Kena banyak-banyak ulang. Buat tu buat juga, didik tu berterusan, tapi kena banyakkan juga penyandaran tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi itu antara nasihat dan juga kaedah yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan anak yang soleh dan juga solehah. Baik, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dai dan kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Hidayah binti Zaifuddin dari Kota Baru. Silakan puan. Soalan saya, adakah dikira derhaka bagi seseorang anak yang OKU itu dia tidak dapat membalas jasa ibu bapanya kerana dia banyak mengguris hati ibu bapanya dan tidak dapat membalas jasa ibu bapanya kerana dengan ketidakbaiknya. Contohnya saya seorang anak OKU, so rasa banyak terbeban kepada ibu bapanya, ibu bapa saya lah, sebab saya banyak sakit, so saya tak dapat balas jasa ibu bapa saya. So sebagai seorang OKU, apa tanggungjawab saya kepada ayah saya yang dah meninggal, ibu saya yang sedang sakit. Kerana saya tak mampu macam adik-beradik saya yang lain menjaga ibu saya. So, apa komen Ustaz sebagai seorang anak OKU ini? Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Puan Nurul Hidayah dari Kota Baru, Kelantan yang sudi bertanya kepada kita, dan kita bila mendengar pertanyaan cukup mendatangkan keinsafan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana doktor? Silakan. Subhanallah, terima kasih kepada Dai, terima kasih juga pada puan yang memanggil kita. Yang pertama, tenang-tenanglah puan, kerana walaupun kita ini merupakan anak yang mungkin dikategorikan sebagai kelainan upaya ataupun kurang berkeupayaan, ia bukanlah merupakan sebab ataupun faktor ataupun tidak menjadikan kita ini sebagai bebanan kepada kedua ibu bapa. Ibu dan ayah yang pertamanya perlu untuk menerima hakikat dan juga menganggap ini adalah merupakan cara Allah nak berikan pahala kepada kedua-duanya. Kepada ibu dan ayah yang mempunyai anak-anak yang mempunyai kelainan dan keupayaan serta perhatian yang lebih perlu diberikan, dan juga ruang untuk Allah beri pahala kepada anak tadi. Allahu Akbar. Anak ini juga dapat pahala. Kenapa? Pertamanya adalah kerana taat pada ibu bapa ataupun tak nak derhaka kepada ibu bapa tidak semestinya ditunjukkan dengan cara kena balas. Betul. Balas itu pula dalam bentuk yang material. Artinya kena bagi dalam bentuk kewangan. Tidak semestinya ketaatan pada ibu bapa ini dengan kewangan kalau itu bukan merupakan kemampuan anak. Kadang-kadang anak tadi ini dia tak mampu daripada sudut kewangan, tapi dia ada kelebihan masa. Masya Allah. Kalau dia tak gunakan masa itu untuk ibu dan ayah, masa ini pula bukan bermakna dia kena buat, kena dokong sepanjang masa, tak. Kadang-kadang sekadar memberikan pendengaran, memberikan telinga untuk mendengar ibu dan ayahnya bersimbang. Betul. Setakat itu yang boleh dibuat. Anak-anak sekalian, tak kira kita ini siapa, bila kita bersama dengan ibu dan ayah kita, ketaatan kita tak nak derhaka pada mak ayah, sekurang-kurangnya adalah kita buat setakat yang kita mampu. Baik masa atau tenaga atau kemampuan material dan sebagainya. Yang kedua, kita ini nak membalas jasa ibu dan ayah kita, dia berdasarkan kepada kemampuan kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan,
dalam sepotong hadis sahih, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Hadis ini riwayat daripada rawi sahabinya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lelaki itu kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Ibuku telah meninggal dunia. Tadi pun Hidayah sebut, dia kata ayahnya telah meninggal dunia kalau tidak silap saya. Ibuku telah meninggal dunia. Wa 'alaiha saumu syahrin. Dia meninggal tu dia ada sebulan puasa yang dia tak sempat nak qada. Afa aqdihi anha? Perlukah aku untuk qada bagi pihak ibuku tadi yang dah meninggal tapi tak sempat untuk buat tunaikan kefarduan tadi puasa? Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Hak hutang kita kepada Allah itulah yang paling atas dan paling utama untuk diselesaikan. Maksudnya begini. Anak-anak kena lihat cara untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa, tak nak engkar, adalah kita lihat apa yang mak dan ayah kita boleh bantu dari sudut ketaatan pada ibu dan ayah. Baik. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Utamakan tu dulu. Jangan risau yang kita boleh bagi, selagi boleh kita utamakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain sekadar kemampuan kita sebagai anak, ikutlah apa yang boleh kita buat. Baik doktor, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa tanda anak derhaka bila bercakap tinggi suara? Apa tanda anak derhaka pada ibu dan bapa tidak menyapa? Apa tanda anak derhaka pada manusia dibangga, pada Allah dimurka? Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Irvino Johari, membahaskan topik munakahat, iaitu kenapa perlu derhaka. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini pula datang dari Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana pula jika ibu bapa hantar WhatsApp pada anak-anak tetapi anak-anak tidak membalas? Adakah ini derhaka secara moden? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Cantik soalan yang diajukan oleh Faz Ismail. Terima kasih. Silakan doktor. Terima kasih kepada Da'i. Saya pun terus nak kena cek ni, ada tak WhatsApp mak dan ayah saya yang saya tak jawab ni, subhanallah, kena cek. Baik, soalan yang baik dan dia bersifat relevan dan juga semasa. Pertama, anak-anak sekalian, pesan pada saya juga diri sendiri, derhaka kepada kedua ibu bapa adalah apabila kita ini melakukan perkara yang mengguris perasaan ataupun hati yang mak dan ayah kita tak senang. Dan perkara itulah perkara yang berada di bawah di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda itu benda yang mak dan ayah suruh dia berbahaya, dia tak kena, malah bertentangan, maka itu tidak ada ketaatan. Jadi untuk sama ada WhatsApp ke ataupun pelbagai bentuk saluran platform media sosial atau apa cara sekalipun, yang ni balas ke tak balas, jawab ke tak jawab, dia dikira derhaka ataupun tidak, derhaka moden, derhaka purba, sama saja sebenarnya. Saya jawab beginilah. Yang pertama, kita sebagai anak mempunyai tanggungjawab untuk cuba buat homework dan lihat, kaji apa yang ayah kita suka. Betul. Apa yang mak kita tak berkenan. Apa yang ayah kita memang pantang kau jangan buat benda macam ni daripada kecil. Apa yang mak kita memang dah pesan ulang sebut 4, 5, 6, 7 kali. Artinya itulah sempadannya. Betul. Kalau kita dapat ibu dan ayah yang memang sangat particular. Aku kalau WhatsApp kau kena jawab. Saya pernah tengok kawan-kawan saya yang kadang-kadang mak dan ayah dia call tengah meeting ni. Call, jawab siap. Mak, minta maaf tengah meeting ni mak. Tapi jawab juga sebab dia tahu kalau tak jawab, maknya mungkin akan ada perasaan yang lain. Lantas, ibu dan ayah masing-masing, kita santunilah dengan cara pertama kenal karakter mak dan ayah kita.
Kedua, bila ada masa, ada ruang, setiap kali kita bersama menghabiskan masa dengan ibu dan ayah kita, kita cuba untuk memberikan kepada mereka perkongsian, info, berikan mereka sedikit kefahaman tentang kerja kita ni macam mana, jadual kita ni bagaimana, supaya mereka nampak kalau terlambat jawab, tidaklah mereka itu terasa hati dan sebagainya. So dia dua-dua ni, bukan tak jawab je derhaka, tak adalah. Ia berdasarkan kepada style mak ayah, dan yang keduanya adalah kefahaman dan kesefahaman. Faham dan sefaham. Anak tu kena faham, mak dan ayah juga kena sefaham tentang kerja, jadual dan sebagainya. Ada kolaborasi di situ, barulah insya-Allah ibu dan ayah jadi ibu dan ayah yang soleh, anak juga menjadi anak yang soleh. Betul. Saya suka dengan cadangan daripada doktor, iaitu kita buat homework kepada ibu dan ayah kita. Ini kerana kadang-kadang anak tak kenal minuman kegemaran ayah. Kopi dengan teh tertukar. Jadi itu kesilapan kita yang perlu diperbaiki. Baik. Saya nak bacakan soalan kali ini, datangnya dari Abdul Karim Sufian, bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah seorang anak yang tidak mempedulikan kedua ibu bapa yang kurang sihat atau tidak hubungi ibu bapa juga dianggap sebagai anak derhaka? Yang kedua, bagaimana seorang isteri yang diperintah untuk taat pada suami yang tidak membenarkan isterinya menjaga ibu atau ayah yang sedang sakit juga dianggap sebagai anak derhaka? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih kepada Abdul Karim atas soalan. Silakan doktor. Terima kasih Da'i. Terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Saya santuni yang pertama dahulu, isu peduli tak peduli, ibu dan ayah pula diuji dengan faktor kesihatan, ataupun anak ni dengan ibu dan ayah komunikasi mereka itu dilihat kurang. Tak semestinya mak dan ayah lihat. Pertama, apa-apa sahaja yang sifatnya itu tidak melanggar perintah Allah, harus benda yang mubah, hak itu utamanya ibu dan ayah. Kalaulah pada ibu dan ayah itu menghubungi mereka adalah merupakan suatu benda yang mereka suka, anak kena buat. Kalaulah ibu dan ayah ini dia kena telefon hari-hari, kalau tak telefon tu maka menjadikan mereka berduka ataupun terasa, anak kena buat. Jangan tak buat benda yang sedemikian, selagi mana perkara itu perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahihain muttafaq alaih, Bukhari dan juga Muslim, ada 4 dosa besar. Nabi menyatakan yang pertamanya al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada sebarang galang ganti, dosa besar. Yang keduanya adalah uquq al-walidain, iaitu menderhaka ataupun biadab, berlaku tidak baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiganya qatlun nafs, membunuh orang diri tanpa sengaja. Yang keempat syahadatu zaur, penyaksian yang palsu ataupun nak frame orang dan sebagainya. Dan di sinilah juga Abu Hurairah radhiyallahu an selaku rawi sahabi menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pernah suatu ketika ulang 3 kali raghima anf, raghima anf, raghima anf, maknanya malanglah, artinya buruklah masa hadapan dan sebagainya, maksudnya lebih kurang begitulah. Qila man ya Rasulullah, ditanya pada Nabi, siapa ni Nabi, siapa yang kamu kata rugi ni, siapa yang kamu kata balasannya itu, penghabisannya nanti penghabisan yang tidak baik? Nabi kata pertama, qala, sabda Nabi, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Siapa yang Allah bagi rezeki, Allahu akbar, mak dan ayahnya ini panjang umur. Jadi anak tadi ada masa dengan mak ayah lama. Tapi mak dan ayahnya itu hidup lama, anak ini dapat lama masa dengan mak ayah, tapi lamanya itu tak menyebabkan dia buat baik pada kedua ibu bapa dia. Artinya Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang diberi peluang boleh berbakti kepada ibu dan ayah, ikut kemampuan sehabis baik anak tadi, tapi dia tak gunakan peluang tadi, sama ada ketika mak ayahnya sihat ataupun sakit.
dia tak gunakan peluang itu untuk menghubungi, untuk berkomunikasi dengan mak ayah, maka Nabi kata falam yadkhulul jannah, dia tak masuk ke dalam syurga, wal a'yadu billah. Begitulah juga dengan seorang isteri. Subhanallah, isteri-isteri sekalian, suatu benda yang perlu untuk difahami adalah bagi anak lelaki, dia suami kita tapi juga selagi mana dia anak lelaki, tanggungjawab dia dengan ibunya ataupun dengan ayahnya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dia tetap kekal berada di aras yang sama. Dia berbeza sedikit dengan wanita, dia ketaatan pada kedua ibu bapa, tapi bila dia dah berumah tangga, dia mempunyai suami, ketaatannya itu kedudukan suami berada yang paling atas. Dan kemudian barulah ibu dan ayahnya. Tapi bagi anak lelaki sebagai suami takkan mampu untuk berbakti kepada kedua ibu dan bapa kandungnya atau ibu dan bapa mertuanya sekiranya tak ada sokongan dan kesefahaman daripada isteri. Lantas kepada isteri-isteri kita mengharapkan agar mereka menjadi sayap kanan atau serikandi atau tulang belakang yang boleh membantu suami tadi menjadi suami yang soleh, dalam masa yang sama menjadi anak yang soleh kepada ibu dan juga ayahnya. Masya Allah. Jadi benda boleh bincang doktor ya. Benda kita buat dia. Benda kita buat dia. Baik. Jadi bincang elok-elok supaya yang sang isteri boleh menjaga ibu dan juga ayahnya. Baik. Kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman Hakim dan juga Dr. Muhammad Efunio Zohari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini doktor. Doktor, bila saya sendirilah, saya pun anak lelaki ni. Doktor pun lelaki, Dai pun seorang lelaki juga. Apabila kita berumah tangga doktor, kadang-kadang kita ni nak jaga juga hati isteri. Dalam pada itu kita terpaksa utamakan juga si ibu kita sendiri. Jadi masalahnya kadang-kadang kita ni apabila satu-satu keputusan tu melebih kepada isteri, dan kadang-kadang ibu pula terguris hati dan perasaan dia doktor. Jadi apakah ini juga, itu bukan sengaja doktor, tapi kita ada tanggungjawab dan hati isteri dan perasaan dia juga perlu kita jaga doktor. Jadi apakah sekiranya kita mengguris perasaan hati ibu itu, apakah kita juga dikira sebagai anak durhaka ke atau bagaimana ke doktor? Itu soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagline siapa tu? Macam kenal Macam pernah dengar. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi bertanya betul. Hari ini jadi orang lelaki ni sebenarnya susah juga nak menjaga hati isteri, nak menjaga hati ibu, dan kadang-kadang soalannya tentang kita tak sengaja doktor menyakiti hati ibu kita. Bagaimana? Terima kasih pada Dai, terima kasih pada Tuan Haji Omar daripada Felda Cini Timur 3 atas panggilan dan juga soalan yang sangat valid dan juga sangat kena. Pertamanya beginilah. Ada sepotong hadis sahih riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu an. Beliau pernah menyatakan bahawa seorang lelaki datang, dia bagi tahu, tanya pada Abi Darda tentang dia dah berkahwin dengan seorang wanita tapi maknya tak suka, maknya minta untuk ceraikan. Dan tanya pada Abu Darda apa nak buat. Abu Darda menyatakan bahawa pernah dengar bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lafaz hadis baginda adalah al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'dha' dhalika al-bab aw ihfazhu. Iaitu dia kata ibu dan ayah ni, bapa ni, dia seumpama pemegang atau berada di pintu tengah syurga. Kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak biarkan je tak nak masuk lah ikut pintu ni, ataupun kamu nak jaga dan pelihara pintu ini. Teringat kita pada peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS menziarahi Nabi Ismail AS ketika anaknya itu telah berumah tangga. Pernah Nabi Ibrahim AS menyatakan dengan bentuk perlambangan, nanti balik Nabi Ismail bagi tahu dia bahawa ayahnya suruh tukar pintu birai ataupun frame bingkai pintu itu sebagai tanda bahawa ia adalah merupakan isteri dan isterinya itu tidak kena dengan spesifikasi. Ini soal hati.
Subhanallah, isteri ada hati yang kena jaga. Jangan tak jaga. Tidur masjid jawabnya nanti. Tidur masjid. Kita sebagai suami pun ada hati juga. Betul. Mak dan ayah pun kena jaga juga. Allahu Akbar. Nak menjaga benda yang tak nampak ni, dia jauh lebih suka daripada jaga ni benda yang nampak. Betul. Yang ada depan kita kan. Jadi apa nak buat? Yang pertamanya adalah, subhanallah, kita bagi tahu dan ajar ataupun didik isteri kita adalah, kalau boleh jangan sampai ke peringkat isteri kita kata pada kita, you sayang I ke you sayang mak you? Sudah. Mak you ke I? Ataupun mak you ke ayah you ke I? Kan? I ni yang masak untuk you hari-hari dan sebagainya, dengan ayat yang sebegitu. Saya tak ambil daripada mana-mana drama lah, tiba-tiba je terkeluar macam tu saja kan. Dialognya, seboleh mungkin kepada para isteri yang salihah, kita tidak melontarkan ataupun memberikan pilihan yang suami kita sebagai anak lelaki memang tak boleh buat pilihan. Sayang dan cinta, ya. Sayang dan cinta pada ibu, sayang dan cinta pada isteri, dia dua akaun yang bersejajar. Dia jalan sekali, tapi dia tak boleh gabungkan dua akaun ini. Kerana cinta dan sayang pada ibu dan ayah, caranya lain. Cinta dan sayang kepada isteri, caranya lain. Tak boleh suami ni buat dengan pukul rata yang sama. Ada masanya ibu perlu dilebihkan bila ibu sakit dan sebagainya. Ada masanya isteri perlu diutamakan, dan kesefahaman antara mertua dengan menantu ni juga sangat-sangat penting dan panjang dialognya sebenarnya. Masya Allah. Jadi sama-samalah kita menjaga hati masing-masing. Yang penting kita buat dia, doktor ya. Baik, kita nak berjeda sekali lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Ustaz Dr. Muhammad Irfino Johari, membahaskan topik munakahat, kenapa perlu derhaka. Baik, soalan seterusnya yang ingin kita bacakan datangnya dari Mak Eton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan anak yang diabaikan nafkahnya oleh bapanya yang sudah bercerai? Derhakakah seorang anak jika meminggirkan bapanya kerana menganggap bapanya seorang yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan? Langsung tidak beri nafkah dan bertanya khabar. Anak seolah berdendam dengan si ayah sehingga pandang muka ayah pun dia benci. Apabila anak-anak dah berjaya, baru munculkan diri. Mohon pandangan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mak Eton atas soalan. Silakan doktor. Subhanallah, Dai. Terima kasih juga pada yang bertanya, soalan yang sangat hebat. Pertamanya kepada yang bertanya dan juga kepada semua muslimin muslimat. Ketaatan kita kepada kedua ibu bapa, kita jaga agar kita tak jadi anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa kita, bukan kerana ibu dan ayah kita itu sempurna sifatnya, tata caranya, karakternya. Bukan kerana ibu dan ayah kita bagi segala-gala yang kita nak, tetapi kerana ianya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu, Allah Maha mengetahui ibu dan ayah ini juga tidak sempurna. Betul. Tetapi mengapa anak-anak disebutkan dalam Quran dan Nabi menyatakan dalam pelbagai hadis sahih untuk mentaati kedua ibu bapanya dan jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa biarpun terlalu banyak kekurangan. Umpamanya mengabaikan nafkah, ibu bapa yang bercerai, tak berikan perhatian, tak didik, tak segala-galanya itu tak ada dalam memori anak tu. Masa kecilnya itu mungkin jarang jumpa mak dan ayahnya, mungkin tak dapat terima nafkah dan sebagainya. Apa-apa juga kekurangan, pertamanya saya menasihati diri saya sendiri dan juga kepada semua, mari kita ambil hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang berbunyi la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua ibu dan ayahnya. Maksudnya adalah kalau sekiranya kita kata aku dah berjaya baru nak ni, aku dah ni barulah nak datang dan sebagainya, elakkan dan buang rasa dendam kepada kedua ibu dan ayah, biar bagaimana sekalipun prestasi ibu dan ayah kita di mata kita. Saya ada seorang kawan, dia bagi tahu
masa dia kecil memang ayahnya ada buat suatu benda yang tidak baik kepada dia. Dan dia ingat tu sampai bila-bila, dia rasakan bahawa dia tidak boleh nak memberikan maaf pada mak dan ayah. Ada masa dia tak balik hari raya dan sebagainya. Allah. Kita boleh faham itu dari sudut hati manusia. Tetapi kalaulah sampai ke peringkat yang sebegitu pandangan anak terhadap kelemahan, keburukan ibu dan ayah, jangan sampai ke peringkat kita melakukan perkara yang menderhaka atau menyakiti. Jangan balas kepada kedua ibu dan ayah. Kenapa? Pertama, kekurangan mak dan ayah bukan anak yang balas. Bukan kerja anak yang balas. Itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai anak, kita baca perintah Allah, taat pada ibu bapa, jangan derhaka. Kita cubalah semampu mungkin. Kalau tak dapat buat baik seperti mana anak yang lain buat, jangan tambah keburukan, bebanan dan juga perkara-perkara yang berupa dendam, kesumat, balas balik semula dan sebagainya. Kerana itu juga boleh menjadikan anak tadi anak yang derhaka, walaupun betapa rendahnya prestasi mak dan ayah kandungnya. Allahu Akbar. Begitulah yang diajarkan kepada kita. Seteruk mana pun ayah kita, dia tetap ayah kita dan perlu dibuat baik kepada mereka. Baik. Soalan yang menarik perhatian kita juga ialah datangnya dari Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Jika perkataan derhaka keluar dari mulut ibu atau ayah dan anak-anak tidak sempat memohon maaf ketika maut menyapa, apa jalan penyelesaian yang Islam tunjuk untuk anak-anak yang mahu bertaubat? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Rahimah atas soalan. Silakan Doktor. Terima kasih pada Da'i. Subhanallah, isu kematian dan kehidupan. Terima kasih juga pada yang bertanya, soalan yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sepotong hadis sahih, kullu dzunub, setiap dosa, semua dosa-dosa ini, yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Tentang balasan dosa-dosa ini, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan takhirkan. Allah akan berikan, tunggu lepaskan di dunia ini. Kalau ianya dosa besar, Allah lepaskan dan Allah Subhanahu wa taala akan kira, hitung, hisab, mizan nanti di hari akhirat. Di dunia ini terlepas. Illa uquqal walidain, kecuali dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Di mana Nabi kata fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjiluhu, akan mempercepatkan balasannya itu li sahibihi, kepada pelakunya, pelaku benda yang derhaka tadi, fil hayati qablal mamat, dalam hidupnya itu sebelum dia meninggal dunia. Artinya adalah bukan kita, kalau boleh jangan ada rasa tentang bab penerimaan keampunan dosa ini, jangan ada rasa negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya dosa syirik pada Allah saja kalau tak sempat bertaubat, Allah takkan ampunkan. Tetapi dosa yang lain, namakanlah apa saja dosa selain daripada syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang yang bertaubat. Lantas anak-anak, ya, ada ruang kita kadang-kadang menyalahi, menyanggahi ibu dan ayah. Kita mungkin jadi anak yang derhaka dulunya, tak sempat minta maaf, jarak jauh, kita duduk tempat lain, mak kita di kampung dan sebagainya. Jalan penyelesaian untuk anak-anak yang mahu bertaubat, pertama, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu pertama sekali, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara taubat bagaimana? Secara ringkas dalam surah Al-Furqan. Pertama, bertaubat. Kedua, cari juga apa-apa cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Ketiga, biasakan diri, banyakkan masa, habiskan dengan melakukan penerusan amal-amal soleh. Ini kita kena buat sebagai cara kita nak bertaubat dan kita tak dicap di hari akhirat sebagai anak yang derhaka. Kedua, kita tetap boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kita walaupun mak dan ayah atau salah seorang daripadanya telah meninggal dunia. Pertamanya adalah kita menghadiahkan pahala kebaikan-kebaikan dan kebajikan kita itu kepada nama ibu dan ayah kita. Ya Allah,
pahala bacaan Al-Quran ini aku sedekahkan pada ibu dan ayah. Ya Allah, sedekah aku ini. Dan dalam hadis sahih ada Nabi pernah ditanya dan Nabi kata, ya, orang anak yang bersedekah itu sampai tak pahala? Nabi kata sampai kepada ibu dan ayahnya. Tidaklah bermakna mak dan ayah itu bila dah tak nampak berjalan depan kita, kita dah tak dengar suara ibu dan ayah kita, tidak pula menjadikan tugas kita sebagai anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang tak derhaka. Dia tak berhenti begitu saja. Betul. Teruskan, dan inilah jalan penyelesaian yang terbaik. Tidak hanya duduk, renung, menangis sahaja, tapi usahakan dengan amal-amal soleh. Insya-Allah, Allah ada. Allah akan ampunkan dosa, kena yakin tu. Baik, doktor, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apakah 3 pengajaran ringkas sebagai penutup program kita pagi ini? Silakan, doktor. Terima kasih secara ringkas Da'i. Subhanallah, yang pertamanya untuk kita memahami derhaka kepada ibu bapa ini, yang kita elakkan adalah jangan sesekali kita hilang ketaatan kepada kedua ibu bapa. Kedua, jangan kita khianati kalau ibu dan ayah kita bagi amanah, bagi tanggungjawab, kita laksanakan semampunya, sebolehnya. Ketiga, kalau mak dan ayah kita bagi perintah kepada kita, bagi arahan, dan perintah itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, maka jangan kita mensia-siakan ataupun kita mengelak daripada arahan. Dan yang keempat, kalau ibu dan ayah minta bantuan kita, kita bantu. Hatta disebutkan idza aqsama alaihi lam yabarruhuma, iaitu kalau sekiranya ibu dan ayah bersumpah, ini anak aku buat ni, anak aku akan tolong ni, maka kita kena buat, jangan kita lari daripada tanggungjawab. Dan yang terakhir, bila kita diminta oleh ibu dan ayah kita, maka kita kena berikan, kita kena usahakan selagi boleh, semampu boleh. Ibu dan ayah pula kenalah juga memahami kemampuan dan kondisi anak tadi. Insya-Allah. Dan sebagai penutup program, doktor, sedikit doa ringkas. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala rasulihil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada doktor yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Haldari dan juga panelnya Ustaz Muhadir Jol dengan topik hadis dan amalan melazimi zikir dan istighfar bermula 6.50 pagi. Akhir kata dari saya, hati ayah jangan diluka, hati ibu perlu dijaga. Jangan sampai jadi derhaka, pada mereka terletak syurga. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.